Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton FB Live UTM OSHI, selamat datang ke Majlis Fiesta Maya PKKP sempena sambutan Minggu KKP Negeri Johor. Program secara jalan talian ini dianjurkan oleh Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHI UTM dengan kerjasama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Negeri Johor. Ini adalah sesi ceramah keselamatan yang akan disampaikan oleh Puan Nuraita binti Tahir yang bertajuk Pengurusan PMT, PMA, PMD, University versus Industry. Berapa Puan? Okey, selamat datang ke Facebook OSHI UTM. Okey, sebelum tu saya nak bagi pesanan penaja dulu. Okay, semasa ceramah berlangsung, capaian untuk daftar kehadiran akan disiarkan di bahagian chat. Semua yang menghadiri ceramah diminta untuk mendaftarkan diri. Selepas ceramah ini, kita ada cabutan bertuah di mana pemenang akan dipilih dari senarai kehadiran berkenaan. Masa ceramah ini juga, kita akan adakan kuis yang berkisarkan kepada keselamatan dan pemeriksaan lah yang berkenaan dengan kita punya topik hari ini. Pemenang dipilih dari jawapan yang tercepat dan tepat yang diterima. Kedua-dua capaian kuis dan kehadiran ini akan disiarkan selama lebih kurang 30 minit dari ceramah bermula. Untuk layak mencari kedua-dua pertandingan dan tersebut, penonton perlu berada di talian semasa keputusan pertandingan diumumkan. Semua hadirin yang ada sebarang soalan atau kemusykilan boleh postkan soalan di bahagian chat. Penceramah akan menjawab soalan terpilih selepas ceramah nanti. Okey, kini kita akan buka majlis kepada Puan Nuraita yang akan memberi ceramahnya yang bertajuk Pengurusan PMT, PMA dan PMD, University versus Industry. Puan Nuraita ialah datang dari Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Negeri Johor. Beliau adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan Session Pemeriksaan Statutory JKP Johor yang menguruskan dan menyelaras hal ehwal pemeriksaan statutory seperti dandang, pengaduan tekanan tak berapi, mesin angkat, lift penumpang dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Nuraita untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Puan. Cik Mat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, dah makan ke belum semua? Nampaknya macam kita ni, kebanyakan kita ni sekarang makan spaghetti kan? Sebab apa? Sebab Itali dah menang. Okay, it's coming back to Rome. Okay, jadi pada petang ni saya tak ada nak cakap pasal Euro tu. Tapi kami di section statutory ni kita ada buat Euro game lah. Kita fight sama-sama kita. Dan akhirnya Alhamdulillah lah, sebenarnya saya tak boleh nak side ke mana-mana sebab saya referee, sebab saya ketua section yang geng-geng pemeriksa kilang dan jentera di bawah saya yang fight sama-sama sendiri. Alhamdulillah petang ni kita akan berbicara berkaitan dengan pengurusan jentera CF yang dikatakan Cik Mat tadi, PMD, PMT dan juga PMA. So kalau ikutkan UTM nakkan sama ada UTM dengan industri sama tak? Jadi kita nak berlawan. Kalau kemarin England lawan Itali, sekarang universiti nak lawan industri pula. Okay. Latar belakang saya sedikit. Saya adalah Ketua Section Statutory pada tahun ini dan sejak 2017 ya. Dan saya jawatannya adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan JKKP Johor, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kalau yang tak familiar sangat, yang tahu pasal DOSH, Department of Occupational Safety and Health Negeri Johor. So saya ni pun barulah dalam bidang ni, baru 23 tahun. Background saya orang UTM, daripada UTM Alhamdulillah bangga jadi warga UTM, jurusan mekanikal dan saya master saya dalam medical science, saya buat di UTM, dapat sponsor daripada United Nations University, kita buat research ya.
So pengalaman kerja banyak, dah duduk Johor daripada awal tahun 1998, pergi Putrajaya, jadi lepas tu pergi Kedah, jadi Timbalan, pergi balik Johor. Sebelum saya di statutory, saya adalah PRO pada JKP Johor. Okay, sebut sedikit lah berkaitan. Saya juga adalah penggubal peraturan noise yang baru, kalau perasan 2019 dan juga tata amalan industri berkaitan dengan bunyi bising. Panel, jurutera steam dan juga engine driver. Ya. So latar belakang sedikit lah berkaitan dengan penceramah pada anda semua pada hari ini. So warga UTM, student ataupun rakan-rakan sekerja kena bersemangat. Okay. Apa pun yang berlaku dalam pandemik ni, kita masih ada solution asalkan kita jaga SOP. Okay. Baik kita mulakan. Skop saya hari ini, saya ada lebih kurang dalam 40 minit kalau ikutkannya. Sebelum kita ada question and answer. Sebelum tu saya nak promote siapa yang boleh bagi soalan yang berkualiti dan soalan terbaik, dia akan dapat hadiah daripada saya. Yang hadiah kuis tu lain hadiah kuis lain, hadiah jabatan nombor bertuah lain. Jadi tentukan anda, tuan-tuan dan puan-puan semua dengar dan hayati apa yang saya nak sampaikan. Kita ada 6 skop. Yang pertama kita nak tahu jentera perakuan kelayakan tu apa. Okay. Tahu CF kan, tapi tak tahu sebenarnya apa dan punca kuasanya dari mana. Dan yang skop kedua kita akan tengok pemeriksaan ulangan jentera. Okay. Dan skop ketiga dan keempat ni lah yang sangat diminati dan yang ditunggu-tunggu berkaitan dengan pemeriksaan ulangan PMT, PMD dan juga PMA. Dan kalau kita ada CF dan kita tak boleh buat inspection, macam mana kita nak lanjutkan CF? So yang itu saya akan cerita dalam skop kelima. Dan akhir sekali apa cerita kepada orang yang menjaga. Okay. Baik, skop yang pertama berkaitan dengan jentera perakuan kelayakan. Apa dia sebenarnya? Kalau dalam konteks universiti, jentera yang mempunyai perakuan kelayakan ataupun kita panggil CF ya, tuan-tuan dan puan-puan, sijil perakuan kelayakan sekarang kita panggil CF. Kalau di universiti, di UTM lah secara khususnya adalah dandang STEAM. Ada fakulti yang ada dandang STEAM, ada pusat inovasi atau pusat institut yang ada dandang STEAM. Dan pengandung tekanan berapi dia banyak di UTM dan juga mesin angkat dalam konteks lift dan eskalator. Sebenarnya dia banyak mesin angkat tapi rasanya dekat UTM ni tak ada kot crane, mobile crane, tak ada kan. Mungkin ada overhead travelling crane. Tapi hari ini saya fokus kepada lift dan eskalator. Kalau ikutkan jentera ni mesti ada CF sebelum kita boleh operasi. Okay. Ini termaktub di bawah peraturan 10. Peraturan kilang dan jentera, pemberitahuan perakuan kelayakan dan pemberitahuan perakuan kelayakan dan NCFI pemeriksaan. Okay. 1970. So yang ini memang ada dalam peraturan ni di bawah Akta Kilang dan Jentera. Baik, kalau kita tengok sebenarnya jentera ber-CF di UTM ni yang aktif, maksudnya kalau saya dah buat simakkan di dalam MyKKP, jentera yang masih aktif di UTM dalam status aktif sebanyak lebih kurang 353 jentera. So kita ada dandang steam 43, kita ada PMT, pengandung tekanan tak berapi 125, ada mesin angkat 142 dan ada satu perpasangan petroleum, ada satu. Jadi kalau kat UTM ni, kalau kita tengok, tempat kerja aktif yang didaftarkan di bawah dalam MyKKP di bawah UTM, nama UTM, asal ada nama UTM lah, 25 tempat kerja. Pendaftaran tempat kerja ni dia di seksyen lain Saya di seksyen statutory, kami di seksyen statutory ni kita hanya buat inspection, pemeriksaan ulangan ataupun yang untuk produce CF ataupun CF renewal. Okay. So kalau kita tengok 25 tempat kerja ni, kalau apa yang kita boleh cadangkan UTM mungkin melalui maintenance department ke mana-mana yang kalau boleh buat penyelarasan pendaftaran tempat kerja kepada jumlah yang paling minima. Okay. Mungkin dah ada struktur baru, restructure. Jadi UTM boleh selaraskan semula dan come back to us, datang ke DOSH, kami akan bantu untuk buat pelarasan kepada tempat kerja yang aktif ni. Sebab terlalu banyak. Sepatutnya UTM didaftarkan hanya satu nombor saja. Satu nombor tempat kerja. Sebab semua sekali walaupun di
fakulti yang berbeza, tapi kita adalah berada dalam satu institusi yang sama. Okay. Jadi kalau saya sempatlah tengok perincian tempat kerja dengan jentera pelakuan, inilah dia sebenarnya 300, bukan 353, 313. Kat mana lokasinya? Ya, macam contoh ada juga yang tempat kerja macam Faculty of Science bilangan ketiga tu, dia tak ada jentera langsung, tapi dia ada tempat kerja sebab ada orang yang bekerja kat situ. Jadi ada tiga kalau tak silap saya lokasi yang tiada jentera langsung. Jadi kita boleh tengoklah fakulti mana yang paling banyak sekali jentera. Yang ni karung berkunci je dia keluar. Yang depan dia data 39 unit di fakulti kimia. Banyak tu. Kan 26 unit di chemical engineering pilot plant. Ini pun masa zaman saya dah ada, dah start dah pilot plant. Okey. Jadi inilah pecahan-pecahan yang kita boleh tengok yang mana jentera CF, jentera bersijil perakuan kelayakan ni ada di UTM. Ya. Okay. Kita pergi ke pemeriksaan ulangan jentera. So dalam peraturan 14 ni dia menyatakan tempoh. Sebenarnya berapa lama sebenarnya CF tu kita boleh perakukan sah. CF hanya sah dalam tempoh 15 bulan dari bulan pemeriksaan yang lepas. Ya. Maksudnya dari kalau kita buat inspection hari ini jadi 15 bulan daripada tarikh hari ini. Okay, yang tu memang clearly stated. Okay, katakanlah kita tak boleh buka ataupun kita tak boleh servis, kita tak boleh bila dah dekat tiba tarikh luput CF, kita tak boleh nak senggara. Okay, so dia ada cara-cara dia bagaimana. Nanti kita tengok ya. Itu dalam skop kelima nanti. Okay, so apa yang kita nak buat? Ini untuk maklumat semua, dalam pemeriksaan ulangan jentera sama ada di universiti ataupun di industri, apa yang perlu buat adalah yang pertama perancangan. Ada 5 step ni, yang paling penting adalah merancang. Okay, janganlah hari esok nak CF dah nak luput, kita baru nak mohon hari ini. Jadi kekangannya adalah apabila kena queue giliran pemeriksaan tu. Okay. Jadi rancang dulu, rancang tarikh pemeriksaan, dah ada. Kalau yang paling bagusnya ada preventive maintenance plan. Okay. Pelan penyelenggaraan pencegahan, yang tu yang paling bagus. Jadi kalau saya kata merancang, maksud dia mungkin kita boleh satukan satu grup kan jentera-jentera yang berdekatan lokasinya, ataupun kita boleh satukan jentera-jentera yang serupa, similar proses, yang serupa prosesnya, ataupun mengikut institusi-institusi yang berkaitan. Ya, macam tadi kalau kat mana yang paling banyak, mungkin kat situ kita boleh pecah 3 pemeriksaannya, hari pemeriksaan ke atau permohonannya. Okay. So rancang dulu. Okay. Yang ini sepatutnya dia kena lais dengan penyelenggaraan. Yang kedua, step kedua adalah mohon. Okay. Tolonglah mohon dalam KKP 1 bulan sebelum CF tamat supaya kita dapat tarikh yang kita nak tu. Tarikh sebelum CF tamat. Okay. Sebab satu hari kalau kita beroperasi, kita gunakan jentera, apabila CF tamat, pemunya boleh dikenakan compound. Okay, tak mahal, RM15,000 saja satu unit. Okay, dah diskaun 50%, jadilah RM7,500. Tadi ada berapa? 313 kalilah. So berapa banyak boleh kena. Okay, jadi lepas dah mohon tu, okay, sementara nak mohon, susun dulu jentera tu supaya bilangan tu tak terlalu banyak. Okay, sebab apa? Bila permohonan tu masuk, dia akan pergi ke pengarah dan pengarah akan forward kepada saya akan dapat permohonan tu. Kalau pemunya meletakkan 65 jentera dalam satu permohonan, maka satu permohonan yang dimohon tu dalam IKKP hanya boleh diagih ataupun dibahagikan kepada satu pegawai. Jadi tidak adil kalau saya bagi 65 biji kepada satu pegawai dan dia kena buat arrangement. Kalau boleh, kalau jentera besar macam boiler, kita advise satu boiler dan 6 PMT, ataupun kalau yang kecil-kecil, yang PMT kecil-kecil tu bolehlah dalam 15 PMT. Satu hari boleh kerja. Okay, jadi susun dulu jentera. Dan simak tarikh pemeriksaan. Bila
microcapri dah dimohon, jadi pegawai akan beri tarikh pemeriksaan tu bila. Ya. Okey. Sementara permohonan dia dibuat, apa yang pemunyi boleh buat adalah senggara. Okay. Ada yang dah senggara awal, ada yang belum senggara. So, kita ada sebulan untuk senggara. Pastikan senggara, sediakan semua rekod senggara. Kalau kena buat baik pulih, adakan rekod baik pulih dan susun rekod-rekod ni dalam pack pemeriksaan. Nanti saya tunjuk pack pemeriksaan. Okay. Kita panggil inspection pack. Dan maka tibalah pada hari pegawai datang untuk buat pemeriksaan jentera. Okay, apa yang perlu kalau nak masuk macam UTM, kena uruskanlah PAS keselamatan. Kalau pemunyi tak boleh nak uruskan PAS keselamatan, perlu beritahu kepada pegawai untuk buat permohonan ataupun urusan PAS keselamatan tu dengan pihak pengawal keselamatan di pintu masuk. Ya. Yang tu pun kita kena tahulah, kalau tidak nanti kita dah sampai kat situ akan ambil masa pula kita nak masuk. Saya rasa sekarang dah tak ada kan PKPD di UTM, dah boleh masuk dah sekarang ni. Baik, lepas tu pengawal akan pergi periksa jentera dan keluarkan bil. Okay, dia akan buat catatan dalam doket dan pihak punya boleh semak dalam doket MyKKP tersebut. Sekiranya pemeriksaan ni gagal, maka pegawai akan keluarkan fees juga. Jadi kena bayar dulu fees tu dan kena buat pembaikan yang telah dikomen dan kemudian buat pemeriksaan semula. Ya. Kalau ikut kat sini, langkah kelima adalah CF. Lepas pegawai dah pergi inspection, keluarkan bil, pemunyi bayar bil dan CF boleh dicetak terus. Okay. Okay. Tapi sebelum pemeriksaan ulangan jentera dilaksanakan, saya nak advise, saya nak tekankan yang pemunyi ataupun universiti kenalah bersedia dengan taklimat keselamatan. Yang pertama, taklimat keselamatan evacuation plan. Yang kedua, kena beritahu kat mana lokasi yang diperiksa. Kalau lokasi tu adalah di kawasan yang berisiko tinggi, maksud dia kita nak pergi buat inspection tu kat situ, kita lalu ada orang buat hard work, ada ruang terkurung ataupun kena lalu kat tempat tinggi dan pihak universiti kena ataupun pemunyi jentera kenalah ada taklimat hairat untuk pegawai pemeriksa yang pergi ke tempat tersebut. And then kalau perlu masuk ruang terkurung, kena ada permit to work, urusan permit kemasukan. Dan juga orang-orang yang menjaga tu mesti pastikan dia ada CJ kompetensi bersama mereka. Okay? Dan alat pelindung diri sesuai PPE lah. Ya. Okay. Alright. Dalam situasi PKP 3.0 ni, pemeriksa kilang dan jentera ataupun pegawai section statutory di JKP Johor ni, kami mengamalkan prosedur ni. Kita pun ada SOP kita sendiri sebab kita tak nak ada pendedahan kepada COVID. Jadi sebelum pemeriksaan, pegawai akan call dulu tempat tu, ada tak kes positif. Okey, katakanlah ada. Kalau ada, maka pemeriksaan tu terpaksa ditangguhkan sekurang-kurangnya 14 hari. Okey, dan kalau tiada dan kita akan datang dan kita akan buat enforcement untuk Akta 342, dah semak semua dan kita buat inspection. Okay. Ini untuk pastikanlah semua pegawai-pegawai JKP yang buat inspection ni tak kena, tak ada pendedahan, sifar pendedahan kepada COVID-19. Walaupun kami semua ni dah divaksin dah, kita dah lengkap vaksin, 2 vaksin dah. Alhamdulillah. Okay. Itu sebelum. Selepas pemeriksaan pula, apa yang kita nak buat? Okey, verifikasi dokumen senggaraan atau junjung fungsi ataupun apa-apa juga dokumen-dokumen sokongan, rekod-rekod. Okey, kita sama ada kita boleh buat sebelum pemeriksaan, maksudnya pemunyi boleh hantar dulu ataupun semasa di site. Yang tu pun boleh. Okay. So verifikasi dokumen. Okay. Buat masa ini since COVID kita galakkan pemunyi hantar dulu rekod-rekod ni kepada pegawai yang ditugaskan pula atas nama pegawai tu. Okay. Jadi dia akan verify dulu kat rumah, semak ataupun di pejabat, dan masa di site tu hanyalah kita buat verifikasi jentera sahaja. Okay. Okey, yang kedua adalah ruang terkurung kita tak galakkan untuk masuk. Okay. Kalau boleh seminim-minimum lah yang boleh.
Okay. Dan had bilangan pegawai yang terlibat setiap kali pemeriksaan hanyalah 3 orang. Maksudnya pemunya, pemeriksa, DOSH, pegawai JKKP dan juga kontraktor kalau ada kontraktor, ataupun supplier, ataupun orang yang kompeten. Okay. Ini 3 je, ataupun boilerman, 3 orang je. Okay. Yang lain-lain tolong duduk jauh-jauh. Okay. Dan selepas pemeriksaan pun kita tak benarkan apa-apa perbincangan dalam ruang yang tertutup. Okay. SOP ni kita masih pegang sampai sekarang. Selagi doktor yang ada dekat JKKP tu, doktor kita OHD, Occupational Health Doctor, dia tak lift yang ni, so kami akan pegang macam ni lah. So kita tak galakkan ada perbincangan dalam bilik mesyuarat. So lepas inspection terus balik. Okay. Yang lain-lain kita akan buat secara online kalau perlu. Okay. Alright. Untuk skop ketiga adalah pemeriksaan ulangan. Okay. Kalau kita tengok pemeriksaan ulangan ni, kita akan tengok macam mana kita nak buat persediaan dalam konteks peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera dan juga sedikit pengecualian. Kalau ada sebahagian PMT yang boleh dikecualikan, yang mungkin pihak UTM ataupun tuan-tuan dan perempuan tak clear about this. Okay, dan kita tengok dulu. Okay. PMD ni adalah dandang untuk dandang steam. Apa yang perlu dilakukan untuk persediaan ni? Banyak yang kalau orang ada boiler ni dia tahulah apa nak buat. Kosong, sejuk, kering, bersih semua. Kena tanggal tu, tanggal ni, dah tanggal kena bersihkan, dah tanggal lepas tu kena kena cuci, yang ada 1 hingga 8 ni adalah kehendak di bawah peraturan 17A. Pemberitahuan perakuan kelaikan dan pemeriksaan 1970. So yang ni mesti buat. So kalau dia ada tolok tekanan, pressure gauge, dia kena simak dan mungkin dia kena hantar untuk buat apa dia panggil Allahu Akbar. Kalibrasi. Kalibrasi. Dia kena buat kalibrasi. Okay. So yang tu memang mesti buat. Ini kalau ada dandang steam. Okay. So ini dia persediaan fizikal jentera. Okay. Jadi siapa yang nak buat ni? Okay, bolehlah kalau kita ada pegawai yang boleh cuci. Kalau tidak kita kena panggil kontraktor lah nak cuci. Okay. Untuk PMT ni adalah pengandung tekanan tak berapi. Sama juga macam tadi, cuma dia ada 5 je perkara. 1, kosong, sejuk, kering, bersih dalam dan luar. Lepas tu buka tanggal juga. Okay. Lepas tu asingkan, yang keempat tu adalah PMT lah. Bukan dandang. Maksudnya kalau ada interconnection, kena isolate daripada jentera yang kita nak buat inspection tu. Okay. Kalau lagi satu tolok tekanan sama juga macam tadi. Kalau dalam pada PMT tu memang ada pressure gauge, ada tolok tekanan dan tolok tekanan ni mesti disimak dan dikalibrasi. Okay. Ni 17B di bawah peraturan yang sama. Okey. Ada sebahagian PMT yang kita beri pengecualian. Okay. Kenapa kita beri pengecualian? Di bawah Perintah Kilang dan Jentera, pengecualian perakuan kelayakan bagi berjana tekanan tak berapi pada tahun 2017. Okay. So apa yang kita boleh buat, selepas ni saya tunjuk dia kategori. Apa yang kita boleh buat, pemunya boleh senaraikan jentera yang berkaitan, semak sendiri dulu, senaraikan jentera berkaitan, email jentera tu pada JKKP. Dan nanti kita akan buat semakan sama ada jentera tu diluluskan ke tidak pengecualiannya. Sebagaimana Perintah Kilang dan Jentera ni. Okay. Cara kedua adalah cara proaktif yang kami akan hantar surat kepada pemunya jentera dan kita akan update, minta dia update sama ada jentera tu aktif ke tidak aktif atau boleh dikecualikan. Macam tu. Okay. Kita tengok kategorinya apa. Okay. Ada 8 semua sekali. 1, 2, 3. Ada 8 kata silap saya. Nanti kita tengok. Okey, untuk BTTB ni adalah berjana tekanan tak berapi bertekanan rendah.
kita ada 2 kategori kat situ. Tolong jangan tengok yang kategori kenapa nombor kategori di 1, 4, 2, 3. Sebenarnya kita ikut susunan dalam perintah tu, dia memang kategori ni nombor 1, kategori nombor 4. Jadi kita jangan tengok tu. Sebab ini kita dah clusterkan sebagai BTTB bertekanan rendah. Okay, dia ada dua sifat. Satu kalau dia ada kebuk, satu kebuk aje. Satu lagi kalau dia ada 2 kebuk. Okey, jadi apa yang kita nak tengok, kalaulah untuk yang satu kebuk dia kurang daripada 15 PSI, maka yang tu kita boleh kecualikan. Untuk yang 2 kebuk pula, kalau tekanan kebezaan yang tidak melebihi 15 PSI, kita boleh kecualikan. Okay, sebagai contoh itulah gambar tu. Satu pressure vessel yang untuk satu kebuk, satu lagi yang heat exchanger. Detail saya tak nak cerita kat sini. Apa yang anda semua boleh buat adalah senaraikan dulu kalau lah mesti kata agaknya memang duduk di bawah kategori 1 atau 4 ni dan hantar kat kami, nanti kami akan advise selanjutnya. Okay. Kategori kedua tu adalah berkaitan dengan BTTB bersaiz kecil. So berapa kecil? Less than 6 inci, kurang daripada 6 inci. Kalau water softener tu selalu kita dah kecualikan dia. Okay. Dan kalau BTTB tu media dia dalam dia adalah air. Air, tekanan dalaman dia adalah kurang daripada 300 PSI dan suhu reka bentuk dia adalah kurang ataupun bersamaan dengan 99 degrees darjah Celsius. Okay. So kedua-dua kriteria ni mesti meet. Maksudnya kalau dia media air, dalam dia mesti less than 300 dan less than 99 baru boleh dikecualikan. Jadi tak ada kalau less than 300, yang ni more than 90, tak boleh macam tu. Okay, kena dua-dua. Okay, kita tengok kategori yang seterusnya adalah ini yang fungsi spesifik. Ni contoh dia apa? Pipe, aksesori, komponen pipe ataupun fungsi dia untuk campur asing, agih, nusuk dan kawat aliran medium, dia jatuh di bawah kategori 5. Accumulator lah, kalau ada lah accumulator, flanges, fitting, yang ni semua di bawah kategori 5. Ini very direct, yang ni kita boleh tengok dan kita boleh tahu, oh ini adalah di bawah kategori 5. Yang ni boleh clearly hantar je, kita akan simak dan kita boleh kecualikan. Okey, kategori 6 apa? Kategori 6 adalah komponen suatu peranti mechanical berputar. Okey, contoh dia apa? Air ataupun gas compressor package. Ini kebanyakannya besar dekat lab. Kalau ada lab yang adalah ni, ada yang turbine. Kat UiTM ada turbine. Hydraulic cylinder, yang ini jatuh bawah kategori 6. Okey. Kategori 7, penukar harbor plug ataupun spiral heat exchanger. So, spiral heat exchanger, plate heat exchanger, kalau kita tengok drawing dan dia punya manufacturing data report, kita boleh tunjuk itu adalah salah satu daripada kedua-dua ni, dia jatuh bawah kategori 7, maka dia pun boleh dikecualikan. Okey, the last one yang paling akhir adalah kategori 8, yang ni adalah komponen bagi package pendingin. Ni apa? Chiller package. Tapi chiller ni dia kata tidak termasuk dalam yang digunakan untuk penyujukan dalam suatu proses. So kalau yang ni, kalau chiller ni you kena hantar dulu sebab kita nak tengok detail. Yang ni dia special sikit. Kita tengok fungsi dia kat mana. Kalau dia adalah untuk penggunaan bangunan. Okey, boleh. Yang ni kena hantar. But anyway, apa pun kategori PMT di universiti ataupun di industri, semuanya tu disenaraikan kalau kita rasa dia jatuh di bawah mana-mana kategori ni, antara 8 kategori ni, senaraikan hantar kat JKKP, kita akan bantu tuan-tuan. Okay. Clear kan? Right. Kalau dah clear yang tu, kita dah tahu pemeriksaan. Kalau tak boleh, kalau ada sebahagian jentera yang boleh dapat pengecualian, tahu tak apa benefit pengecualian? Pengecualian ni kalau kita bagi pengecualian, maka pada cycle yang akan datang pemeriksaan CF renewal, maka jentera ni tak payahlah di renew lagi. So dalam MyKKP statusnya adalah
dikecualikan. So kalau tak payah ada pemeriksaan, maka tak adalah bil dan tak payahlah bayar. Okey. Baik, untuk pek pemeriksaan PMB dan PMT sejak tahun 2018 kami di Seksyen Statutory telah pun mula minta pihak pemunya ataupun sama ada universiti ataupun industri untuk menyediakan maklumat-maklumat yang sebagai inilah yang 6 ni sebenarnya. Kita dah minta sediakan dulu sebelum kita pergi inspection. So pada hari pemeriksaan tu kita boleh tengok. Tapi tu cerita dululah, dulu kan belum ada pandemik lagi kan. Jadi sekarang ni rekod-rekod ni kena hantar dulu di pejabat ataupun melalui email. Apa rekod-rekod ni? Rekod ni adalah yang berkaitan dengan integriti jentera. Baik, cerita dia apabila pemeriksaan jentera dilakukan, apa yang sebenarnya periksa nak tengok? Josh ataupun pegawai JKKP ni dia nak tengok sama ada jentera tu selamat digunakan ke tidak selepas penyegaraan dibuat. Jadi apa yang kita nak, yang kita tekankan kat sini adalah integriti jentera tu sendiri. Okay? Sebab tu yang pertama tu rekod servis injak keselamatan, safety valve. Kan PMT, PMD memang ada safety. So kita nak tahu sama ada safety valve ni dalam keadaan baik, boleh berfungsi ataupun dah rosak dan tak ditukar ataupun rosak dan perlu ditukar. Okay, so yang terbaiknya adalah sebelum hari pemeriksaan semua ni telah dikenapasti dahulu. Okay, janganlah pada hari pemeriksaan tu bila inspektor datang masa tu lah baru nak cakap, oh yang ni dah rosak dah cik. Tak, kalau boleh pada ketika hari pemeriksaan semua adalah in good serviceable condition. Maksudnya condition tu adalah selamat untuk dipasang dan selepas dipasang dibuat ujian dan boleh beroperasi. Macam tu. Okay. Selain daripada rekod servis, kita juga nak tengok rekod penyegaraan. Okay. Apakah penyegaraan-penyegaraan yang telah dilakukan secara am ke atas PMD atau PMT tersebut. Okay. Yang ketiga adalah rekod repair, perbaikan kalau ada baik pulih yang telah dilakukan. Okay. Dan setiap baik pulih bila kita nampak ada dented dekat PMT atau PMD, maka pemunya kena mohon untuk kelulusan baik pulih dulu. Sebab kita nak, ni baik pilih ni kan, baik pulih kita nak tengok sama ada prosedur yang proses atau prosedur baik pulih, kerja-kerja baik pulih tu mengikut tak prosedur. Siapa yang, kalau ada welding, siapa yang buat welding? Kita nak tengok tu semua. Sebab tu semua ada orang-orang yang berkelayakan untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Okay. Yang keempat adalah rekod ujian tanpa musnah. Okay. Paling minimum kebanyakannya akan buat ujian ketebalan. Okay. UTTM. Okay. Yang ni. Jadi kita nak tengok sama ada contoh dia macam ni, kalaulah PMT atau PMD tu telah lama sangat digunakan, maka ada sebahagian kebanyakannya bila dah buat repair, bila dah buka dan cuci tu kita akan nampak, oh sini ada crack lah, sini macam ada ke atas kimpalan tersebut, yang kita nak tahu sebenarnya adakah tempat yang dikimpal tu, sambungan tu masih hidup ke tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada badan vessel tu sendiri. Pada badan vessel tu sendiri kadang-kadang kita tengok dah menipis ataupun dah banyak karat. Okay? Yang tu yang kita perlu tahu sama ada ketebalan dinding jentera tu dah menipis ke tidak. Okay? Yang tu penting. Dan ini akan jamin keselamatan bila kita beroperasi selepas kita pack up semula jentera-jentera ni, PMD ataupun PMT. Okey. Selain tu, rekod pemeriksaan bergambar yang dijalankan oleh jurutera ataupun saksi kompeten. Okay, saksi kompeten ni boleh jadilah boilerman ke, kalau ada steam engineer lah. Dan yang paling penting, bila dah ada pemeriksaan dibuat, maka adalah wakil pemunya mengesahkan, sign lah kat situ. Yang itu penting. Okay. Spesifik untuk dandang, dalam pek pemeriksaan PMD dia mesti ada laporan rawatan air. So, sekurang-kurangnya 3 kali lah. 3 kali report tengok kualiti air yang digunakan untuk dandang tersebut. Okay. Sebab itu semua memberi kesan kepada jentera. Baik.
kita dah masuk skop keempat. Skop keempat ni berkaitan dengan pemeriksaan ulangan PMA. Jadi kalau kat sini saya cerita pasal lift dan eskalator. Kita tengok macam mana kita nak bersedia dan ada satu lagi proses yang sangat penting adalah ambil alih senggaraan. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, macam mana kita nak bersedia untuk mesti angkat lift dan eskalator ni. Yang pertama-tama sekali pemunya universiti ataupun industri kena ada kontrak senggaraan yang sah. Okey. Tak naklah dah tinggal sebulan panggil buat inspection. Yang tu kita tak nak macam tu. Jadi kontrak senggaraan yang sah ni mestilah sekurang-kurangnya 3 bulan daripada tarikh inspection. Tapi kalau boleh biarlah dia lama sikit. Sebab sekarang ni kalaulah agak susah untuk, kalau kita tengok agak susah kepada pemunya untuk sambung kontrak, jadi kita akan bagi kontrak tu sehingga tarikh kontrak saja. Kalau 3 bulan hari ini inspection, kontrak tamat 3 bulan akan datang, ni bulan Julai, Ogos, September, Oktober dia dah tamat. So kita akan bagi CF sepanjang kontrak tu valid saja. Okay. So yang kontrak ni sangat penting. Okay. And then lift dengan eskalator ni mesti disenggara oleh orang yang kompeten. Siapa orang kompeten ni sebenarnya? Orang kompeten ni orang yang berdaftar dengan JKKP yang layak untuk buat senggaraan berdasarkan kepada jadual kedua dalam peraturan lift. Ini sangat penting sebab kita tak boleh lantik sesiapa saja. Okay. Maksud dia ada juga firma yang kompeten yang dulu dia aktif, sekarang dia dah tak aktif. Jadi pemunya kena semak sebelum bagi kerja penyelenggaraan ini kepada firma yang kompeten. Okay. Dan apa yang firma kompeten ni kena buat, dia mestilah jalankan pra pemeriksaan dulu sebelum pemeriksaan bersama JKKP. So pra pemeriksaan untuk lift ni dia panggil lampiran A. Jadi dia kena buat lampiran A dan pemunya mesti sahkan, sign kat atas lampiran A tu supaya kita tahu sebenarnya apa yang dia periksa. Adakah contoh wire rope kan, lift kan dia pakai wire rope. Jadi sama ada wire rope tu berfungsi dengan baik atau fizikalnya tu ada selamat. Bila cakap selamat tu macam-macam definition boleh kan. Jadi kita tengoklah wire rope tu dia habuk merah banyak, kenapa. Yang tu semua pemunya kena faham. Jadi FYK selepas dia buat pra pemeriksaan dia kena explain kepada pemunya. Kenapa ni? Kenapa penting sangat ni? Pentingnya adalah kerana kita perlu masukkan apa-apa pun defect ataupun apa-apa pun kecacatan atau apapun keperluan dapatan finding daripada pra pemeriksaan tu untuk kita dapatkan bajet. Kalau kita tak aware, kalau kita tak sedar apa sebenarnya defect ataupun keperluan kat atas lift ni, maka kita tak akan ada duit nak tukar ataupun kita tak ada duit nak buat pembaikan untuk improve keadaan lift tersebut. So yang tu sangat penting, jadi kena aware, jangan sign je, kena faham dan tahu kat mana dan apa yang perlu ditukar atau apa yang perlu dibagi. Okay. Untuk eskalator kita ada lampiran B, sama juga. The spirit is the same. Lepas pra inspection dan minta FYK explain, tanda tangan. Okay. Yang lain adalah rekod baik pulih ataupun CJ tersawat. Katalah contoh wire rope tu dah kering sangat, dah ada wire yang putus, jadi yang tu kita kena tukar wire rope tu. Jadi kalau nak tukar ni bukan murah. Jadi setiap kali jadual kedua tu minta FYK explain. Setiap kali jadual kedua 3 bulan sekali, jadi minta dia explain, apa finding you. Jadi kita boleh aware bila kita nak buat maintenance plan, nak buat budget untuk maintenance, kita aware. Sebenarnya berapa lama wire rope dia boleh pakai? Lagi 2 tahun. Okay. Jadi kita boleh standby lah. Standby. Itu yang dikatakan preventive maintenance plan. Ini sangat penting lah sebab lift dengan eskalator ni. Tapi ni kita dah sejak pandemik ni kita dah tak pergi kelas kan, jadi student pun dah tak ada. Jadi dia ada kurang dah sikit kan. Tapi bila jentera-jentera ni tidak berfungsi, tidak beroperasi pun sebenarnya akan menjadi masalah juga. Okay.
Seterusnya adalah ambil alih Senggara Lift. Okey, kita dah ada lift, kontrak dah tamat, jadi kita nak tukar FYK. Kita tak nak lah FYK dulu ni. Okey, sebab dah 20 tahun kot dia dengan kita. Okey, kita tukar FYK. So, apa prosedur-prosedur dia? Okey, so yang satu, yang pertama, dia ada kriteria dia. Yang pertama adalah CP1 ni mestilah bertanggungjawab sepenuhnya. Okay. CP1 ni adalah competent person 1. Okay, lift ni ada 2 competent person, ada 3 lah sekarang ni. Dia ada CP1, CP2, CP3. Okay. So dia bertanggungjawab sepenuhnya, ada pengalaman 5 tahun sebagai CP1. Yang ni untuk CP, di CP ni dia bekerja dengan FYK, firma yang diluluskan lah. Okay. Lepas tu proses ambil alih perlu ada kebenaran daripada JKKP negeri. Jadi dia kena hantar borang dan dokumen-dokumen kepada negeri. Kalau ikutkan syarat kelulusan 1 OYK tak boleh lebih daripada 200 lift yang dia kena selenggara. Okay, dalam 1 tahun. Yang tu kita akan simak. Okay. Dan FYK ni mestilah ada menu penyelenggaraan operasi yang lengkap. Maksudnya dia mungkin dia brand A nak selenggara brand B. Jadi kita nak tengok menu penyelenggaraan tu sama ada kompatibel ke tidak, layak ke tidak. Itu salah satulah kriteria-kriteria yang kita akan lihat apabila permohonan ambil alih selenggaraan ini dibuat. Okay. Jadi dia kena buat 1 bulan sebelum dan ada perjanjian antara FYK dengan dengan pemunya. Kalau dah tamat, dia dah tamat dengan yang lain dan dah ditamatkan, dia kena beritahu dulu. Okay. Ambil alih untuk jentera baru yang baru didaftarkan, ambil alih boleh dilakukan dalam jangka masa 1 tahun daripada selepas jentera tu didaftarkan. Okay. Baik. Okay. Apa dokumennya? Pemunya kena tahu ni sebab mungkin proses ni kita tengok macam FYK tapi pengetahuan pemunya ni sangat penting. Okay. 1 surat persetujuan pengakuan ni. So pemunya kena sign 1 surat persetujuan untuk cadangan penambahbaikan. Apa juga cadangan penambahbaikan. Mungkin lift tu dah ditinggal lama dan dah ada banyak kerosakan dan ada list dah. Okay. Jadi kalau kita bagi ke FYK yang baru, ambil alih selenggaraan ni bagi kepada FYK yang baru, dia kena buat tu semua tu. Jadi kita kena senaraikan. Okay. Perlakuan pemunya untuk bertanggungjawab bagi memastikan lift diselenggara dan selamat digunakan. Okay. Maksudnya bila kita dah buat selenggaraan tu dah ada niat untuk buat ambil alih lift, prosedur ambil alih lift ni, dia kenalah pemunya kenalah ada duit sebenarnya. Jadi barulah kita boleh suruh company yang baru ni untuk selenggara. Okay. Dan CP kena buat laporan teknikal. Okay. Dan ada salinan surat tawaran yang diberikan daripada wakil pemunya. Okay. Ada gancat, carta perpatuan. Dia orang kena sediakan carta perpatuan dan perincian komponen lift yang hendak diselenggara. Yang tu kena ada. Okay. Okay. Baik. Alright. Kita masuk skop kelima iaitu lanjutan tempoh pemeriksaan. Okay. Ni kalender 2021 dah ni kan. So kita nak tengok, katakan tak boleh nak buat pemeriksaan pada tarikh sebelum atau pada hari tarikh terakhir CF sah. Okay. Apa nak buat? Nak buat kita boleh buat lanjutan 3 bulan. Ataupun kita boleh mohon lanjutan lebih daripada 6 bulan. Okay. Kita tu bukan DOS lah. Kita ni kira pemunya. Okay. Apa nak buat? Okay. Bahawa peraturan 14.2, peraturan yang sama tadi, pemberitahuan perlakuan kelayakan dan pemeriksaan kilang jentera 1970, kita diberi kebenaran untuk buat penangguhan pemeriksaan ulangan. Okay. Lanjutan CF kurang daripada 3 bulan. Kata contoh kita dah buat planning. Oh, kita nak mohon lanjut 2 bulan. Okay. Kat mana kita nak mohon? Okay. Kalau dia kurang daripada 3 bulan, kita boleh pergi terus ke JKKP Johor. So don't worry so much. Kurang daripada 3 bulan, sebelum tamat tempoh CF, boleh
hantar permohonan ke JKKP Johor. Tapi ni bukan melalui MyKKP, yang ni melalui manual. Okay. So pengarah JKKP Johor ada kuasa untuk meluluskan penangguhan tidak melebihi 3 bulan. Okay. Apa justifikasi? So kita bagi justifikasi lah. Tak adalah tak ada justifikasi kan. Jadi ada 3 faktor justifikasi tu. Yang pertama adalah kepentingan awam. So tak boleh buka, tak boleh stop. Kenapa? Sebab ada ramai yang menggunakan contoh. Lagipun kita dah buat semua servis-servis dan penyelenggaraan yang berkala. Kita dah buat tu semua. Jadi mohonlah JKKP bagilah penangguhan selama 2 bulan sebab ramai sangat. Contoh, tapi shopping mall pun tak buka dah sekarang kan. Kalau dulu tu bila nak raya, start puasa 2 bulan tu dah kelam kabut dah kan. Jadi ada ramai orang. Mungkin yang tu satu. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga adalah faktor integriti jentera. Okay. So kalau ada niat untuk buat lanjutan, masukkanlah justifikasi yang seperti ini. Okay. Baik, untuk lanjutan CF lebih daripada 3 bulan ataupun kurang daripada 36 bulan, permohonan mestilah 6 bulan sebelum. Permohonan mestilah 6 bulan. Tadi yang 3 bulan, minimum 3 bulan sebelum CF tamat kena mohon. Yang 6 bulan, lebih daripada 3 bulan ni, 6 bulan sebelum CF tamat kena mohon dulu. Okay. Mohon tu hantar ke JKKP Johor. Lepas tu JKKP Johor akan simak dan sahkan jentera melalui surat sokongan. Okay. Nanti kita akan keluarkan surat sokongan untuk diangkatkan permohonan ni kepada JKKP Putrajaya. Okay. So untuk more than 3 months, lebih daripada 3 bulan, bukan JKKP Johor yang buat. Kelulusannya adalah di Putrajaya. Okay. Kalau ikutkan penyerahan dokumen ke Putrajaya tu, apa yang dia nak? Satu, pengesahan jentera daripada Johor. Yang kedua, ada NDT atau non-destructive test, ujian tanpa musnah, dan apa cadangan dari JKKP. Maksudnya kita recommend ke tidak permohonan ini. Okay. Yang tu. So jangan kata tak boleh langsung, tapi sebenarnya ada je. Boleh dilanjutkan. Okey. Skop ke-6 adalah orang yang menjaga. Ni 2 je. Saya bercakap hari ini dalam konteks Akta Kilan dan Jentera secara spesifik khususnya lah ya. Tapi sebenarnya bila kita cakap berkaitan punca kuasa ataupun apa-apa juga kerja-kerja atau proses ataupun prosedur di bawah Akta Kilan dan Jentera ni, sebenarnya OSHA tu lagi besar daripada itu ya. Okey, kita tengok orang yang menjaga ni. Orang yang menjaga ni dia ada satu peraturan dia sendiri. Di bawah Akta Kilan dan Jentera pada 2014 ada pindaan dan telah dipindah sedikit, dan bawah peraturan 19 ada kata arahan. Okay, apa yang arahan? Arahan hendaklah diberi kepada orang-orang yang menjaga. Orang yang menjaga ni kenalah tahu hierarki, kenalah tahu prosedur kerja selamat, kena tahu operasi pembersihan dan penyelenggaraan jentera. Okey, yang ni sangat penting kerana orang-orang yang menjaga ni adalah orang-orang yang berisiko. Okay. Arahan satu perkara. Satu perkara lagi yang paling penting adalah latihan. Okay. Latihan dan penyeliaan yang cukup kepada pengendali jentera. Yang ni banyak mesin-mesin yang sebahagian yang sophisticated machinery ataupun jentera ber-CF, ada yang bukan ber-CF. Macam contoh power press machine. Kan? Jadi ada mesin pencetak, pelarik logam. Pelarik ni pun banyak Tapi bila kita cakap latihan, orang yang menjaga siapa je? Kalau dekat lab universiti ni ataupun di bengkel-bengkel, orang yang menjaga ni adalah abang-abang technician tu lah. Ya? Orang tu lah orang yang menjaga. Tapi sebenarnya penggunanya siapa? Penggunanya adalah student. Jadi mesin pelarik, mesin welding, mesin cutting. Ya? Yang ni semua sepatutnya kena ada spesifik latihan sebelum student-student ni semua menggunakan mesin-mesin tersebut. Ya, sebab ada satu gambar dulu yang sangat popular tu bila saya tak ingat dekat mana, tapi dia pakai baju lengan panjang, tapi lengan panjang tu tidak di button tidak dibutang, jadi lengan tu telah masuk dalam mesin larik dan dia berpintal lah dekat mata larik tu, dan dengan diri sekali cedera lah, bukan cedera, yang tu memang mati case maut. So kalau ikutkan penalti ni 50,000 tau. Tak naklah cerita penalti ni sebenarnya kan. Yang penting orang yang menjaga
mestilah diberi arahan yang mencukupi, diberi latihan dan penyeliaan yang sebaik-baiknya sebelum dia boleh mengendalikan jentera. Okay. So kalau lah mesti kata, oh dah lama dah kerja 15 tahun. Latihan bila 15 tahun sudah, tak boleh. So kena ada refresher training. So yang itu mestilah di bawah HR ataupun mesti ada satu plan, training plan, plan pelatihan yang asas, yang mesti pergi dan refresher. Okay, setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, macam tu. Okay. Termasuklah yang high rep prosedur kerja selamat ni semua. Ya. Kadang-kadang bukan kita lupa tapi kita tak ingat. Okay. Biasa ke tu? Okay. Oh, jadi tu je daripada saya. I think I am on time, Cik Mat. Kalau ada persoalan yang malu nak bertanya hari ni, boleh email kat saya nuraita@mohr.gov.my atau tak pun mungkin kita ada soalan Cik Mat. Ya, terima kasih Puan. Atas ceramah yang padat tu. Saya sebagai seorang staf yang kira terlibat dengan cara langsung dengan pelesinan tu agak seram juga dengan apa yang kena buat ya. Okey, kita ada terimalah banyak soalan Puan. Lebih kurang 15 soalan. Wow. Saya tak pasti sama ada boleh baca semua ke tak. Tapi mungkin kita cuba jawab semua. Mungkin Puan jawab dengan simple lah, selengkap boleh ya. Okey, soalan yang pertama daripada saudara Hanif Alias. Soalan ini simple kot. Apakah pemeriksaan tambahan diperlukan untuk dijalankan sebelum pemeriksaan bersama pegawai JKP? Pemeriksaan tambahan ke atas jentera apa? Saya rasa ini pemeriksaan awalan kot oleh pemunya kot. Dia katanya apakah pemeriksaan tambahan diperlukan untuk dijalankan sebelum pemeriksaan bersama. Mungkin yang tu kot pre-inspection. Pre-inspection. Kita galakkan pre-inspection. Kita sangat galakkan pre-inspection. Owner ataupun pemunya yang telah ataupun penyegara lah ataupun juruteknik ke siapa pun buatlah pemeriksaan dulu sebelum JKP datang. Kita tak naklah tunjuk yang tak elok kan, bila macam JKP datang macam auditor. Patutnya dia datang tu semua dah dalam keadaan baik. Kalaupun nak repair, kita dah bercakap dengan dia yang ni jentera untuk di repair. So pemeriksaan tambahan tu saya rasa pemeriksaan. Kami amat menggalakkan. Nanti sekejap lagi Cik Mat, sebelum saya akhir tu saya nak promote ada satu program lagi kita akan buat bulan Ogos. Nanti kita sambung yang pemeriksaan tambahan tu macam mana. Yang tu boleh membantu sebenarnya membantu untuk kita update keadaan jentera kita macam mana, pemahaman kepada pemunya. Sebab sebelum ni kan pemunya mana kan sangat kan. Yang tahu pengguna lah. Yang tahu rosak ke apa, penyegara. Pengguna dia dah, tak boleh pakai lah mesin ni. Dia pun call, hello, maintenance tolong datang. Macam tu kan. Jadi sekarang ni tak boleh macam tu. Pengguna pun kena faham. Itulah pemeriksaan. Saya rasa pemeriksaan tambahan tu pra pemeriksaan. Atau mungkin kot. Okey, soalan kedua dari Red Ryan. Puan, macam mana pendaftaran kerja UTM ada 3 tempat? Ini mungkin dia refer kepada kampus Kudai, kampus Paguh dan kampus KL kot. Patutnya memang betul. Siapa tadi, Ryan? Red Ryan. Okey. Betul Cik Mat. Pendaftaran tempat kerja sepatutnya macam itulah. UTM Kudai, UTM Paguh, UTM KL. Tapi kalau kita tengok tadi ada 25 tempat kerja tu, ada satu je UTM Paguh. Dekat Jorak. Yang lain semua UTM Skudai. 24 lagi tu ada UTM Skudai. Jadi patutnya ada 3, betul tu yang dikatakan. Sekarang pun kita pun pakai 6-7 kot yang kita pakai sekarang lah. Okey, soalan yang ketiga. Puan, pohon pertanyaan, bolehkah didaftarkan satu nombor untuk lift dan mesin tekanan?
Satu nombor daftar maksudnya nombor ada Mungkin satu dia cakap tapi satu ada list. akaun kot. Satu akaun kot. Untuk lift Okey, untuk dia permohonan sekali. mungkin untuk permohonan aplikasi dalam MyKKP untuk dapatkan CF renewal untuk pemeriksaan ulangan jentera boleh dalam satu sekali mohon ada PMT, ada PMD, ada lift. Boleh. Cuma tadi saya cakap bila kita mohon tu biarlah dalam bilangan yang minimum. Bilangan yang minimum tu maksimum 15 untuk PMT, kalau semua PMT. Kalau lift boleh ada 20 biji ke 10 biji boleh. Tapi kalau ada boiler tu dia akan makan masa sikit bila kita nak buat inspection. Ya, dalam bilangan yang bila ada boiler tu bilangan PMT tu kena kurangkan sikit. Ya. Bagaimanapun, walau bagaimanapun Cik Mat, kita pemunya you boleh call ataupun boleh email kepada saya, beritahu nak buat Zoom meeting ke online meeting, kita boleh bincang, tunjuk dulu planning. This is what industri besar. Ni lah university versus industri. Industri besar sebelum dia ada shutdown yang 2-3 ribu bilangan jentera dia dah setahun sebelum, 12 bulan ke 10 bulan sebelum TA tu turnaround tu dia dah present dulu inspection plan dia. Jadi kita kat DOSH kita boleh tengok kita nak buat DOSH loading pegawai berapa satu hari yang macam tu dan kita boleh nasihatkan. Okey, kalau kat tempat kata UTM Skudai dia ada banyak lift kan. Jadi yang lift ni kita boleh buat time ni, yang ni boleh tak buat time ni. Macam tu lah. Okey. Thank you for the question, very good question. Okey, yang soalan yang keempat, ni baru keempat dah, ada lagi 11 Ada keperluan ke setiap keperluan ke setiap universiti awam mempunyai safety officer yang tetap dan khusus. Ini mungkin tajuk lain kot ni. Tak, Cik Mat, yang tu saya simpan dulu soalan tu sebab soalan tu sebenarnya dah keluar dah sebelum ni masa kita bincang dengan Oshi tu. Kan? Nanti Cik Mat simpan dulu, nanti ambil contact number, nanti kita jawab lah, jawab email ke macam mana. Ya. Okey. Ni Cik Red Ryan lagi ni. Katakanlah sebelum ini pemasangan lift tersebut dibuat oleh kontraktor atau pemaju dan didaftarkan atas nama kontraktor atau pemaju tersebut. Bolehkah UTM tukarkan pendaftaran tersebut balik ke atas nama UTM? Boleh? Boleh. Okay. Cara dia nanti kita tengok. Cara detail tu dalam MyKKP ada cara detail tu. Yang tu jawapan dia boleh. Okey. Macam mana nak daftarkan PMD untuk alatan makmal yang dah lama? Tiada sebarang rekod sebelum ini. Ni atas dia ada ni, dah dipakai oleh makmal pun rasanya. Dah sedia ada, dah lama, tak pernah daftar. Memang tak ada PMT lah. Memang tak ada PMD. Kalau ikut soalan ni memang tak ada PMD lah. Tak ada langsung. Jadi kalau yang tu, kalau tak ada dokumen langsung, tak ada drawing, tak ada manufacturing data report, tak ada data langsung, dia susah sikit lah sebenarnya Cik Mat. Sebab kita kena keluarkan dulu design approval. Maksud dia sekarang ni pembekal tu dah tak ada. Jadi pemunya kalau betul-betul nak sangat benda tu, jadi kena ada dokumen-dokumen ni kita kena hantar kepada Ibu Pejabat Putrajaya untuk dapatkan design approval dulu. Lepas dia dapat design approval, baru boleh mohon pendaftaran jentera PMT di JKKP Johor. Okay. Satu lagi, andai kata ada skul atau fakulti gagal dalam pembuatan PMD, PMT, PMA, denda atau teguran itu diberikan kepada UTM ke atau OSHI UTM atau ni tahu siapa yang akan terima apa? Siapa yang nak kena compound ni? Compound tu. Compound pemunya lah, siapa pemunya? UTM lah. Kan? Yalah semua walaupun sebab tempat kerja tu siapa punya? UTM. Kan? UTM lah. Yang tu saya faham sebenarnya soalan di sebalik soalan ni. Jadi yang tu UTM kena buat pelarasan. Tetapi pada kita tempat kerja tu didaftarkan sebagai UTM, so pemunya tu adalah UTM. Dia bukannya kita pergi ke fakulti kimia, bila tu kita buat lokasi di fakulti kimia. Jentera tu lokasi di fakulti kimia. Pemunya UTM. Macam itulah. Sepatutnya macam itulah, kan? Yalah.
Nanti ETM nanti akan carilah siapa yang okey, seterusnya Puan, soalan bagaimanakah kita jika jentera perlu dibaik pulih sebelum pemeriksaan jika telah membuat permohonan pemeriksaan ulangan dalam sistem. Betul? Dah buat okey, dia dah mohon untuk pemeriksaan ulangan, tiba-tiba dia nak baik pulih. Okey, telefon saya beritahu kami kena batalkan dulu permohonan pemeriksaan ulangan tu dalam MyKKP, lepas tu baru you mohon kepada permohonan untuk baik pulih. Kalau tidak, kalau tak batal memang tak boleh. You tak boleh nak mohon dua dalam dalam MyKKP tu, buat dua permohonan untuk satu jentera, tak boleh. Ya? So kena beritahu, yang tu kena call direct ataupun email, beritahu je nak batalkan. Dalam MyKKP tak ada batalkan rasanya? Saya boleh batalkan, tapi kena beritahulah jentera yang mana. Selalunya bila permohonan pemeriksaan ulangan, you akan dapat nombor JHML. So nombor tu, nombor giliran pemeriksaan tu saya nak. Jadi bila saya tahu yang tu, saya boleh cari dalam sistem and then kita boleh batalkan. Okey. Yang seterusnya daripada Muhammad Subri Abdul Rahman. Apakah yang perlu dilakukan seandainya jentera contohnya dalam STEAM ingin dilupuskan oleh pihak universiti dan sekiranya ada kontraktor bertaliah berhasrat untuk mendapatkan jentera berkenaan, apakah prosedur yang perlu diikuti dan dipatuhi sehingga jentera tersebut boleh digunakan dan dijual di pasaran balik? Dia rosak ke belum rosak? Kalau ikut macam ni belum rosak lagi, boleh digunakan. Tapi nak jual? Mungkin tak perlu kot nak jual ke atau nak lupus ke. Maksudnya universiti dah tak nak pakai, lepas tu nak lupuskan, maksudnya lupuskan harta atau aset tu daripada universiti lah. Nak lupuskan tujuan. Ikut soalan dia macam tu lah. Ada prosedur, boleh buat, ada prosedur. Universiti kena beritahu kepada JKKP bahawa jentera ni dia nak lupuskan daripada senarai jentera dan sistem dia dan nak dipindah milik kepada siapa. Katakan ada kontraktor yang nak ambil, jadi kontraktor ada satu surat yang menyatakan bahawa sebagai contoh macam jual jual second hand kan, ada invoice ke, ada surat perakuan yang menyatakan bahawa jentera ni telah dijual kepada yang siapa. Jadi kita akan jual boiler tu dengan PMD number dia sekali. Barulah orang yang tu boleh pakai. So dalam sistem nanti kita akan ada permohonan untuk pindah milik jentera. Okey. Jadi dia akan auto tukar pada nama owner yang baru. Ujian tanpa musnah kompresor perlu dibuat oleh OYK atau siapa pun boleh? Itu kena buat mengikut API standard dan kena ada jurutera yang API inspector lah, pemeriksa yang bertauliah lah. Bukan siapa tadi cakap? Bukan OYK, bukan komputer besar lah. OYK, orang yang kompeten? Bukan orang yang kompeten. Dia kena ada jurutera ataupun pemeriksa pemeriksa bertauliah lah. Ikut standard. Normally kita ikut API lah. Sesungguhnya, macam mana nak dapatkan pengecualian PMD untuk alatan makmal yang lama jika tiada dalam syarat-syarat pengecualian yang dibenarkan? Ada 8 kategori itu, kalau tidak termasuk daripada 8 kategori itu, maka tidaklah ada pengecualian. Okey. Puan, pengangkat kenderaan atau vehicle lifter dah lama tapi masih boleh digunakan. Perlukan PMA tapi banyak dokumentasi tidak dapat disediakan. Adakah cara lain untuk dapatkan PMA tersebut? Betul ke dia perlu PMA? Itu soalan pertama. Adakah mesin angkat, vehicle lifter tu termasuk dalam kategori mesin angkat? Okey, macam ni. Sebab yang ni very technical, dia kena tengok gambar. Kalau ada, email kepada saya, nanti saya try to advise macam mana nak buat. Okey? Kalau tak nampak ni main cakap tak boleh nak agak ni sebenarnya dia termasuk dalam mesin angkat ke tidak. Kalau masuk dan perlu berdaftar dan dia ada step-step dia. Okey. Maksudnya tak semua lift
tak semua hoist yang perlu PMA lah maksudnya. Itulah nak tengok hoist jenis apa. Okay. Kalau yang cakap hoist tu memang semua kena PMA. Kan? Pakai lifting, pakai hidrolik mungkin. Itulah. Yang tu pun nak Okey, kena. yang soalan seterusnya dari Encik Faris Ashraf. Apakah syarat-syarat yang perlu oleh seseorang juruteknik lift untuk menjadi CP3? Lift, untuk CP3 lift. CP3 ya saya. Saya tak ingat lah, saya kena merujuk balik. Simpan dulu soalan tu Cik Mat. Saya akan jawab spesifik pada soalan banyak lagi ni tapi soalan banyak lagi. Kita dah habis masa dah ni Cik Mat. Saya rasa kita tutup dulu ataupun satu soalan last ya. Okey. Saya pilih mana yang agak ni lokasi, tukar lokasi. Satu last. Okey, satu last ni. Bagi alat dandang yang dibeli telah ada kelulusan standard ASME, ia perlu menjalani lukisan elektrostatik. Hidrostatik ni, bukan hidrostatik kot. Hidrostatik juga ke sebelum mendapatkan PMT? PMT ke PMD? Dia kata dandang tapi PMT tulis. Dia mungkin design code dia adalah ikut ASME. Okey. Macam ni. Dia ada banyak kategori. Ada vessel-vessel yang daripada luar negara, dia ada kategori-kategori dia tersendiri, dan ada setengah vessel atau PMT yang kita ataupun pengandung tekanan yang dibawa masuk tu telah pun dibuat ujian statik di negara asal, negara manufacturer. Ada setengah permohonan tu DOSH luluskan, JKKP luluskan. Jadi saya tak boleh nak cakap secara spesifik sama ada boleh ke tidak. Kita tengok on the drawing, kena tengok on the data dulu. Sama ada boleh ke tidak. Mungkin ASME tu tak salah. ASME tu kod, design code. Tak apa, boleh. Yang tu boleh terima. Tetapi sama ada HT tu kena buat ke tidak, dan kita kena tengok yang lain-lain tu. Bila hantar dokumen tu kepada ibu pejabat, nanti mereka akan advise lah yang accordingly to the case yang kita bawa. Okey, terima kasih Puan. Kerana menjawab soalan-soalan yang agak banyak kat tu. Okey, dengan berakhirnya sesi soalan Cik Mat, kejap. Saya ni sebenarnya ada nak jawab tadi yang pra-inspection tu. Sebenarnya bulan depan JKKP kita akan adakan satu lagi majlis dialog bersama pengarah. Tapi tajuk saya yang saya akan sampaikan adalah pemeriksaan jentera secara alternatif. Pemeriksaan ulangan jentera secara alternatif semudah ABC. So, kena ikuti Facebook DOSH Johor untuk dapatkan info lanjut. Kita akan promo dia lah tak lama lagi. Jadi yang ni secara spesifik bila pandemik ada, macam mana cara kita nak buat pemeriksaan ulangan secara alternatif tu. Okey? Ini melalui Facebook saja ya? Betul. Ini pun sama melalui Facebook. Saya tak pasti. Platformnya saya tak pasti, tetapi kita akan buat promo tu dalam Facebook DOSH Johor. Okey, maksudnya promo tu dalam Facebook, tapi majlis upacara tu mungkin dalam platform lain. Ya, betul. Okey, faham. Okey Puan. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, berakhirlah sesi ceramah petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nuraita binti Tahir yang sudi bersama kita dan menjawab soalan-soalan yang agak panjang juga tu. Diharapkan kerjasama antara Puan, Kasnya dan JKP Johor Amnya dengan UTM dapat diteruskan dari masa yang akan datang. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada penonton program ini. Terutamanya yang mengikuti sejak dari pagi tadi. Semoga semua dapat mengambil manfaat dari program ini. Okay, sebelum saya serahkan kepada yang seterusnya, program seterusnya, kita ada pemenang
Siapa Soalan menang tu? quiz. Okey, soalan pemenangnya ialah Apa soalan dia, Cik Mat? soalan dia dia buat ikut Google Form, ada banyak soalan lah. Oh, banyak Tapi okey. saya pun tak boleh bagi soalan, takut soalan bocor. Hanya pengubah soalan je tahu. Okey. Ha. Jadi pemenangnya adalah Okey, pemenangnya adalah Puan Nurul Husna Jasin dari yang dapat memenangi voucher Grab bernilai RM20. Nanti Yeay. minta macam ni, minta apa Puan Husna hubungi urus dia lah. Nanti untuk dapatkan hadiah. Tak tahu dia daripada mana, Cik Mat? Saya Jasin tak tahu, dia bagi nama saja. Kita Okey. mungkin staff UiTM je kot. Okey, untuk dengan itu kita tamatkan majlis ini. Untuk acara seterusnya saya serahkan kepada Cik Izwan. Silakan Cik Izwan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nuraita. Terima kasih Encik Muhammad Saad. Okey, di atas perkongsian info yang sangat berguna itu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, masa terus mencemburui kita. So kita teruskan dengan sesi cabutan bertuah pada petang ini. Okey, so sedikit taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan. So cabutan bertuah ini slot entry-nya adalah berdasarkan kepada link attendance pada ceramah yang sesi petang ini. Okey, alright. So kita teruskan kepada sesi cabutan bertuah. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan semua bersedia sebab bila nama pop up di Windows screen FB Live, sila komen saya ada di ruangan FB chat dengan pantas sekali sebab saya akan putar roda ini selama 5 saat saja dan saya akan call up nama selama sebanyak 5 kali. Right, semua bersedia Alright, so pada petang ni insyaAllah kita akan ada 7 cabutan bertuah dan entry kita pada petang ini adalah sebanyak 372 dan saya difahamkan yang sedang menyaksikan kita di FB Live adalah sebanyak 240 orang. Okay, so dia punya ratio tu tinggilah untuk menang. Alright, so kita teruskan kepada cabutan bertuah. Saya putar Saya nak. Okey, bagus. Saya tak cakap saya nak pun semua nak. Alright, tanya kepada Fariza Shahrom. Okey, Fariza Shahrom, sila komen di ruangan chat FB. Saya ada. Alright. So saya start counting. Fariza Shahrom 1. Fariza Shahrom 2. Fariza Shahrom 3. Fariza Shahrom 4. Fariza Shahrom 5. Tak ada. Alright. Tak ada. Saya tak nampak apa-apa di sini. Okay, so kita teruskan lagi. Okay, saya teruskan lagi putaran cabutan bertuah kita. So kita ada 7 slot petang ni, sesi petang. Siapa yang kena? Mari kita sama-sama nak nantikan. Alright. Siti Hana Elias. Okay. Siti Hana Elias. Okey, Siti Hana Elias, sila komen di ruangan chat. Saya ada. Siti Hana Elias, sila dropkan komen di ruangan chat. Saya ada. Hana Elias ada. Alhamdulillah. Alright, tanya.
Hana alias tolong screenshot paparan yang berada di FB Live tersebut dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108 untuk menebus voucher Grab bernilai RM20. Tanya kepada Siti Hana Elias. Okay, so kita remove dia. Hana Elias dah boleh pergi buat apa-apa kat dapur ke. Alright, so kita putar untuk putaran ke-6. Kita baling dadu siapa yang kena. Kalau boleh dadu. Kalau boleh baling dadu saya dah baling dah ni. Alright, kita tengok siapa yang kena. Felicia Ann. Tahniah kepada Felicia Ann. Felicia Ann diminta untuk dropkan komen anda di ruangan chat FB dengan menyatakan saya ada. Felicia Ann, namanya familiar Saya kenal kot Felicia Ann ni. Felicia Ann, tolong dropkan komen di ruangan komen saya ada di FB Live. Okay. Felicia Ann 1. Felicia Ann 2. Felicia Ann 3. Felicia Ann 4. Dan yang terakhir, Felicia Ann 5. Tak ada Felicia Ann. Mungkin Felicia Ann ni rezeki dia dekat tempat lain pun. Okay. So kita remove. Dan kita putar sekali lagi. Saya putar Halim, saya putar. Kita tengok siapa yang kena. Untuk putaran ke-6 Putaran ke-6. Syamri bin Jamaluddin. Wow, saya kenal sangat abang ni. Encik Syamri. Encik Syamri, sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaip saya ada. Encik Syamri. Encik Syamri Jamaluddin. Anda telah berjaya memenangi voucher Grab bernilai RM20. Kalau anda tak ada di ruangan chat, maknanya dah tak layaklah memenangi hadiah tersebut. Alright? So, Syamri 1. Syamri 2. Syamri 3. Syamri 4. Syamri 5. Tak ada. Minta maaf Cik Syamri. So, kita removekan Cik Syamri daripada cabutan bertuah ini. Dan kita putar. Seterusnya. Untuk cabutan ke-6 cabutan ke-6. Wong Joy Yi. Wong Joy Yi. Wong Joy Yi, sila dropkan keputusan pula. Sila dropkan komen anda di FB Live chat dengan mana saya ada. Okay, nama dia panjang sangat lah. Saya sebut Wong je lah Wong Joyi, Wong 1. Wong 2. Wong 3. Wong 4. Wong 5. Okey, tak ada juga maknanya persaingan kita semakin terbuka. Ya tuan-tuan dan puan-puan. So saya remove Wong daripada kita punya cabutan bertuah dan saya putar lagi selama 5 saat. Okay. Pastikan jari-jari anda bersedia type di komen mana tahu nama-nama anda semua terpapar. Alright. Tahniah diucapkan kepada Zaidah binti Ibrahim. Puan Zaidah binti Ibrahim, sila dropkan komen di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada. Saya ada Puan Zaidah binti Ibrahim. Puan Zaidah binti Ibrahim, tolong type saya ada di ruangan chat untuk melayakkan anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Zaidah 1, Zaidah 2, Zaidah 3, Zaidah 4, Zaidah 5.
Jadi juga teman-temanku, sahabat-sahabatku. Jadi kita remove Zaidah daripada pertarungan ini. Right, saya putar lagi. Kita nak cari pemenang ke 6 ni. Baru satu pemenang kan? So Hayati binti Mukamar. Hayati binti Mukamar tanya, anda merupakan pemenang ke-6. Sila dropkan komen anda di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada. Hayati binti Mukamar. Sila type di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada untuk melainkan anda memenangi voucher. Hayati 1. Hayati 2. Hayati 3. Hayati 4. Hayati 5. Tak ada juga. Ada. Betul ke? Fasihah Izzati. Saya Hayati Mukamar. Ada. Apa nama lain sangat ni? Fasihah Izzati. Saya Hayati Mukamar. Betul Wakil tak boleh Wakil tak boleh. Wakil tak boleh. Wakil tak boleh. Betul ke Fasihah Izzati? Pelik now ya, memang pelik ya, nama lain sangat kan. So saya tak boleh terima lah Saya tak boleh terima Fasihah Izzati. So saya dah tutup close. So Hayati bin Mukamar kita terpaksa removekan daripada pertarungan cabutan petua ini. So saya putar lagi sekali. Kita tengok siapa yang kena. Kwek Yu Chen. Kwek Yu Chen. Kwek Yu Chen, sila komen di ruangan komen FB Live dengan menaip saya ada untuk melainkan anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Kwek. Kwek. Sila type di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada untuk melainkan anda memenangi voucher pertandingan kuis. Sorry, bukan voucher pertandingan kuis, voucher cabutan petua. Okey, saya count. Kwek 1, Kwek 2, Kwek 3, Kwek 4, Kwek 5. Tak ada. Kwek pun tak ada. Kwek Yu Chen tak ada. Okey, so kita remove Kwek Yu Chen daripada roda event ini. Dan saya putar lagi sekali. Saya akan putar 5 saat. Hussein saya ada. Bang, jauh benar nama Hussein dengan Kwek. Okay, so kita tengok. Nur Sabariah. Sabariah binti Mahat. Nur Sabariah binti Mahat. Okey, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada. Sabariah binti Mahat. Okey, Nur Sabariah. Okey, Sabariah 1. Sabariah 2. Sabariah 3. Sabariah 4. Sabariah 5. Tak ada. Okay, Puan Nur Sabariah tak ada, so kita remove. Dan kita putar lagi selama 5 saat. Masa semakin mencemburui kita. So kalau tak ada siapa menang juga, slot ni, slot yang balance kita akan bawa ke sesi esok hari. So pemenangnya adalah Razwan Saari. Razwan Saari. Sila munculkan diri anda di ruangan chat FB dengan menaip saya ada untuk melayakkan anda memenangi voucher bernilai RM20. Razwan Saari. Razwan Saari, sila munculkan diri anda. Razwan Saari 1, Razwan Saari 2,
Razwan Saari 3. Razwan Saari 4. Razwan Saari 5. Tiada juga Razwan Saari. Right. Tiada. Siapa nama dia? Razwan Saari. Tak ada. Okay, so kita remove Razwan Saari. Kita putar lagi. Teruskan kekal bersama saya. Okay, kita sama-sama menunggu pemenang seterusnya. Pemenang bertuah. Saidatul Akmal binti Muhammad Rashdi. Alright. Saidatul Akmal, sila komen di ruangan chat FB Live saya ada untuk melainkan diri anda memenangi voucher. Saidatul Akmal. Saidatul Akmal 1. Okey, ada. Saidatul Akmal ada. Okey. Saidatul Akmal ada. Tahniah diucapkan kepada Saidatul Akmal binti Muhammad Rashdi. Tolong screenshot paparan skrin di FB Live dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright, so kita ada tinggal 5 lagi entry. Okey, 5 lagi entry untuk kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah. So kita putar. 5 saat putar. Kita tengok siapa yang menang. Muhammad Nazri bin Misri. Muhammad Nazri bin Misri. Sorry. Okey, Muhammad Nazri, minta dropkan di ruangan komen FB Live saya ada. Muhammad Nazri 1. Muhammad Nazri 2. Muhammad Nazri 3. Muhammad Nazri 4. Muhammad Nazri 5. Tak ada Muhammad Nazri tak ada. Sekejap. Saya punya iPad bateri dah low. Tak boleh tengok komen. Alright. So, tak ada Muhammad Nazri tak ada. Sekejap saya tengok di bahagian chat. Hayati Mukamar tadi ada Hayati Mukamar tadi ada. Maknanya memang betul lah nama dia. Nama dia Fasiha Izzati. Betul Okey, saya percayalah kepada siapa tadi yang menang? Hayati Mukamar. Okey, Hayati Mukamar tadi maknanya kita dah ada pemenang maknanya kita dah ada 3 slot pemenang. Okey, 3 slot pemenang kita dah ada. Okey, so tadi Hayati Mukamar sila screenshot FB Live chat. Tadi kalau tak sempat nak screenshot pun nanti lepas habis sesi ni tolong screenshot screenshot dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Okey, kita dah ada 3 pemenang tuan-tuan dan puan-puan. So kita teruskan lagi. Dengan 4 lagi cabutan bertuah. 4 lagi cabutan bertuah. Tadi Nazri tak ada Betul tak ada Tak ada. Saya tengok kat sini tak ada. Dia tak ada cakap pun apa-apa. Okey, tak ada. Okey, so kita putar. 4 cabutan bertuah yang tinggal. Alright. Okey, tahniah kepada Azrina binti Benan. Azrina binti Benan, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB dengan menaip saya ada. Untuk melayakkan anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Azrina binti Benan. Azrina 1. Azrina 2.
Azrina 3, Azrina 4, Azrina 5. Tak ada. Okey, tak ada. Azrina tak ada. Okey, so kita remove. Kita semakin kesuntukan masa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita putar lagi. Cepat-cepat bila nama keluar pop-up terus type di ruangan chat saya ada. Okey, Azani bin Ishaq. Encik Azani. Azani bin Ishaq. Azani bin Ishaq, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB dengan menaip saya ada. Encik Azani bin Ishaq. Azani 1. Azani 2. Azani ada. Azbis Isaac. Betul Kalau betul, type dalam komen betul. Betul Azani bin Ishaq. Azbis Isaac. Okey, kita ada pemenang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so Azani kita untuk screenshot paparan screen FB Live dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 lagi cabutan bertuah. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tak drag dan sesi pagi tadi. So kita teruskan dengan cabutan bertuah ketiga. Siapakah pemenang bertuah itu? Syahizwan bin Zainal. Syahizwan bin Zainal. Syahizwan bin Zainal. Syahizwan. Syahizwan atau Syahizwan. Okey, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB dengan menaip saya ada untuk menaikkan diri anda memenuhi voucher Grab bernilai RM20. Syahizwan 1, Syahizwan 2, Syahizwan ada. Alhamdulillah, tahniah Syahizwan. Anda telah membantu saya mengurangkan entry slot pada sesi petang ini. So Syahizwan, sila screenshot paparan di FB Live yang menunjukkan nama anda dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Alright? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 2 slot sahaja lagi. 2 slot sahaja lagi. Mari kita saksikan siapakah yang bertuah pada sesi petang ini. Kalau boleh kita habiskan dulu slot ni. Kita tak nak carry forward esok. So mari kita tengok siapa yang kena. Muhammad Khairul Nizam bin Rohani. Encik Muhammad Khairul Nizam. Oh, petang ni banyak jantan-jantan yang menang Muhammad Khairul Nizam, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada untuk melayakan diri anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Muhammad Khairul Nizam bin Rohani. Okey, Khairul Nizam 1, Khairul Nizam 2, Khairul Nizam 3, Khairul Nizam 4, Khairul Nizam 5. Tak ada, tak apa. Tak apa, kita remove Muhammad Khairul Nizam daripada entry dan kita putar lagi. Kita putar lagi. Siapakah yang bertuah untuk memenangi slot cabutan bertuah yang kedua ini? Rashdan bin Rani. Encik Rashdan. Rashdan bin Rani. Encik Rashdan, sila komen di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada untuk melayakan diri anda memenuhi voucher. Encik Rashdan, sila komen di ruangan chat FB dengan menaip saya ada. Rashdan 1. Rashdan 2. Rashdan 3. Rashdan 4. Rashdan 5. Tak ada. Semakin kecil, semakin kurang slotnya, semakin
susah juga kita nak cari pemenang So saya remove Encik Rashdan, minta maaf Encik Rashdan, dan saya putar lagi sekali, putar Airil Anwar, kita putar lagi, saya Syed putar, kita putar. Siapakah yang menang untuk sesi slot yang kedua ini? Nik Rafidah binti Nik Yusof. Okey, kita ada bunga. Nik Rafidah binti Nik Yusof, sila dropkan komen di ruangan chat FB Live dengan menyatakan saya ada untuk layakkan anda memenangi voucher Grab RM20. Nik Rafidah 1, Nik Rafidah 2, Nik Rafidah 3, Nik Rafidah 4. Ada, Nik Rafidah ada. Tahniah kepada Puan Nik Rafidah binti Nik Yusof kerana anda telah memenangi voucher Grab bernilai RM20. Jadi Puan Nik sila screenshot paparan skrin di FB Live dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita tinggal satu saja slot untuk sesi cabutan bertuah petang ini. So siapakah yang bertuah? Saya putar. Ustaz Hashim pun tiada. InsyaAllah kita ada besok ada 2 sesi lagi. Okey, tanya kepada Nur Syazwani binti Muhammad Arifin. Pemenang terakhir kita bagi sesi cabutan bertuah pada petang ini. Nur Syazwani binti Muhammad Arifin, sila munculkan diri anda di ruangan FB Live dengan menaip saya ada untuk melayakkan diri anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Puan Nur Syazwani, sila munculkan diri anda. Nur Syazwani 1, Nur Syazwani 2, Nur Syazwani 3, Nur Syazwani 4, Nur Syazwani 5. Tak ada. Kita remove Syazwani. Zulfauzi, alah tak kena pula tikam petang ni. Okey, tak apa, besok boleh cuba lagi. So ni adalah slot terakhir slot terakhir kita bagi masa lebih kurang dalam 2 minit lagi. 2 minit lagi untuk kita cari pemenang terakhir kita pada sesi petang ini. Mari kita lihat siapa yang kena. Muhammad Alif bin Muhammad Zaini. Muhammad Alif bin Muhammad Zaini, sila munculkan diri anda di paparan ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada. Muhammad Alif bin Muhammad Zaini. Muhammad Alif bin Muhammad Zaini, sila munculkan diri anda di ruangan chat FB Live dengan menaip saya ada. Muhammad Alif 1, saya ada. Alhamdulillah, Muhammad Alif. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Alif dan semua pemenang-pemenang cabutan bertuah. Okay, so ada 7 pemenang bertuah pada sesi petang ini. So kita tak ada akan carry forward slot pada petang ini kepada esok hari. So Alhamdulillah dipermudahkan segalanya urusan. So saya minta Muhammad Alif bin Muhammad Zaini untuk screenshot paparan FB Live dan WhatsApp WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright, terima kasih kepada anda semua tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kami pada sesi hari pertama ini, dan jangan lupa besok pagi kita akan ada senaman ringan pada pukul 7.45 pagi sebelum kita teruskan dengan sesi ceramah yang pertama pada esok hari pada pukul 8.30 pagi. Pastikan anda isi link kehadiran pada sesi ceramah pada pukul 8.30 pagi tersebut untuk melayakkan diri anda menyertai cabutan bertuah yang akan dilangsungkan pada pukul 12, dalam pukul 12 hingga ke 12.30 hari besok. Alright, so besok kita akan ada lagi 10 slot, yang mana 5 slot dibagi pada sesi pagi dan tengah hari dan 5 slot lagi pada sesi petang. So jumpa lagi anda semua pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.